InsyaAllah. Auzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Fattahu ya Fattah ya Alim ya Alim ya Alim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, kita sambung balik tajuk Mu'tadah ghair mumayyizah. Kita ada 2 jenis sahaja lagi, 3 lah, 5, 6, 7. Ini yang lupa adat, waktu dan kadar haid. Sebelum ni kita belajar Mu'tadah ghair mumayyizah yang ingat kedua-duanya. Sekarang ni dia kontra kepada yang tu, iaitu lupa segala-galanya. Dia lupa adat dan juga kadar haid dia. Jadi orang yang katalah dia mari istihadah 30 hari, darah sama sahaja. Sebab ni kita kena ingat, kita berbincang dalam bab ghair mumayyizah. Dan ghair mumayyizah tu ada 2 makna. Ada dua makna, iaitu ada 2 makna, sama ada melihat darah yang sama sifat, iaitu darah tak beza warna, ataupun dia tengok ada beza warna tapi tak cukup syarat tamyiz. Itu 2 makna ghair mumayyizah yang kita dah belajar, yang saya bagi makna dulu masa kita belajar mubtada'ah ghair mumayyizah. Okey. Jadi sekarang ni kita belajar bab mu'tadah yang sudah ada adat. Sebab tu kita bila berlaku istihadah, kalau dia bukan bila bab kena ingat mu'tadah ghair mumayyizah, dia kena refer pada adat dia, kecuali dalam perkara yang bila berlakunya mutahayyirah. Okey, sekarang ni kita nak tengok bab mutahayyirah. Kalau sebelum ni kita tengokkan dia ikut pada adat dia. Sama ada kategori pertama yang dia ataupun jenis yang pertama ataupun senario pertama haid dia konsisten. Senario kedua haidnya yang jenis sebelum ni, iaitu haidnya tak konsisten tapi dipanggil ada keselarian. 357 ada pusingan 2 kali, jadi kita dipakai berpandukan adat tersebut. Kalau haid dia tidak konsisten, kita pakai yang terakhir. Sekarang ni isu dia lupa segalanya. Bila berlaku darah keluar 30 hari, darah warna merah misalnya 30 hari, pada hari kejadian memang betul dia tak akan solat selama 15 hari 15 malam berdasarkan pada hukum zahir. Hukum zahir masa tu darah masih belum lagi melebihi 16 hari. Pada hari kejadian kita tak tahu darah akan keluar pada hari ke-16 ke-17 ataupun akan keluar lagi ke tidak. Selagi mana dia dalam lengkungan 15 hari 15 malam, kita tak solat. Tiba-tiba darah keluar pada hari ke-16, so kita tahu dah kita beristihadah. Jadi kita pun mandi, tengok darah tu sampai lanjut sampai hari ke-30. Dan darah tu kebetulan daripada 1 hari bulan sampai 30 hari semuanya warna merah. Darah yang sama, jadi dia bab GM. Bila bab GM bagi mu'tadah, dia kena balik kepada adat dia. Okey, jadi oleh kerana kita nak sekarang ni, kita pun tanya, oleh kerana dia kena kembali kepada adat dia, nak memutuskan mana satu haid, mana satu istihadah, kita pun tanyalah kepada wanita yang beristihadah. Ni kita tanya, adat haid sebelum ni berapa hari? Tak ingat. Kita duduk tanya-tanya, tak ingat langsung. Memang tak ingat. Langsung tak ingat. Sama ada dia kerana kemalangan, hilang ingatan sebagainya, ataupun hilang catatan. Kalau dia tak ingat kerana aksiden semua, dan ahli keluarga dia tahu dia memang jenis yang macam tak boleh rujuk buku catatan. Ini buku catatan tak ada. Lepas tu kebetulan pula dia hilang ingatan, kemalangan sebagainya, macam-macam boleh berlaku. Jadi dia tak ingat berapa hari. Lepas tu kita tanya, bila biasa mula mari, awal ke, pertengahan ke, ataupun akhir bulan? Tak ingat juga, jadi tak ingat semuanya. Orang yang kategori ini dinamakan sebagai mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah ni maknanya dia sendiri pun jadi bingung, tak tahu mana haid mana satu istihadah, dan dia juga membingungkan orang yang nak memutuskan kes dia. Jadi oleh itu, sebab
kita nak berpandukan apa, nak hukum mana satu haid, mana satu istihadah. Kerana itu dalam bab mutahayyirah mutlaqah ini, na'udzubillah, harap tak berlaku pada kita sebab berat. Itu dia. Sebab dalam tempoh 30 hari, contoh sebut tadi 30 hari tadi, berjalan ke atasnya hukum suci dan hukum haid serentak. Yang kita kata kita kena ambil langkah ihtiyat. Bila sebut ihtiyat, iaitu berhati-hati, maksudnya sebab kita tak tahu nak berpandukan adat haid dia, kita tak tahu mula bila, tak tahu. Jadi kemungkinan ada segala kemungkinan sepanjang 1 hingga 30 mungkin suci, mungkin haid. Mungkin dia bermula daripada 1 hingga 5, mungkin dia 15 hari pertama, mungkin 15 hari kedua, mungkin 1 hari sahaja, mungkin 2 hari, mungkin 3 hari dan seterusnya. Dan kita tak tahu kat mana suci dia dan sebagainya. Oleh itu, kerana kita tidak boleh nak menentukan yang mana yakin haid, yang mana yakin suci, maka sepanjang 30 hari tersebut berjalan ke atasnya hukum suci dan hukum haid serentak. Makna dia pakai 2 topi. Topi suci, topi haid. Dalam bab suci bermakna sepanjang 30 hari itu dia kena solat, dia puasa. Kalau dia pergi buat umrah, dia boleh buat tawaf. Tawafnya sah. Kalau dia diceraikan suami, makna dia diceraikan dalam tempoh suci. Bukan dikira. Sebab kita ingat dari sudut pengiraan iddah tu ya. Sebab tu Islam larang dicerai dalam tempoh haid sebab dia memanjangkan tempoh iddah dia. Jadi dia kira dia dicerai dalam tempoh suci kalau dijatuhkan talak ketika itu. Dan dalam dia juga boleh iktikaf dan ada iktikaf satu buku. Kalau saya nak tambah satu lagi, mandi wajib, tapi saya tak sebut di sini sebab ada buku sebut 5 perkara itu mandi wajib. Maksud sebab dalam bab mandi memang kita akan sebut nanti setiap waktu dia kena mandi wajib. Setiap kali nak solat dalam tempoh 30 hari ni dia kena mandi wajib. Bangun subuh mandi wajib. Nak solat zuhur mandi wajib dulu. Nak solat asar mandi wajib dulu. Nak solat maghrib mandi wajib. Nak solat isyak mandi wajib dulu. Itu bagi kalau dia tak ingat sebelum ni dia suci pada waktu mana. Tapi kalau dia contohnya dia ingat dia suci, biasa dia suci waktu maghrib. Jadi waktu maghrib je lah dia mandi, waktu lain tak perlu. Itu hukum dia. Okey. Dan dalam konteks sebab mana kita kata dia pegang 2 topi tadi sebagai bila kita rujuk pada topi haid pula, dia sebagai orang yang berhaid sebab ihtimal. Maknanya ihtimal maksudnya ada kemungkinan belaka. Sepanjang tu mungkin haid, mungkin ni. Mungkin haid dia mula pada, kan haid mungkin bermula dari bawah, mungkin, tapi takkan lebih dari 15 hari. Tapi semuanya kita tahu ada kemungkinan sampai 30 hari. Oleh kerana kemungkinan suci, kemungkinan haid, maka berjalan serentak hukum suci dan hukum haid ke atasnya. Jadi dalam bab haid dia tak boleh bersama suami dia dalam tempoh 30 hari. Tapi pada hari kejadian kita confirm, kalau orang dok belajar, kita confirm 15 hari yang kedua itu dia kira dia istihadah. Dia buat hukum, dia istihadah, dia pun bersama suami. Sedangkan sebenarnya dalam bab orang yang beristihadah ni, ulama bincang detail. Kalau confirm itu istihadah, baru boleh bersama. Sebab tu kita kena faham dalam bab jimat ni. Kalau confirm, macam mana kita nak confirm? Setelah darah tu putus, so kita kena review balik ya. Kita kena tengok kat mana sebenarnya darah haid dia, kat mana sebenarnya darah istihadah dia. Kat mana darah istihadah. Dia juga tak boleh baca Quran kecuali dalam solat. Dia juga tak boleh bawa satu apa hukum hakam yang dilarang pada apa perkara yang dilarang oleh orang haid untuk melakukannya, dilarang juga pada dia ketika itu. Okey. Jadi begitulah sukarnya kalau orang yang tidak membuat catatan. Orang yang tidak membuat catatan. Kalau dia membuat catatan, kalau dia hilang ingatan sekalipun, ahli keluarga boleh rujuk. Jadi sebab itu catatan itu sangat penting. Moga tidak berlaku. Dan benda ni jangan berlaku, tapi tak mustahil boleh berlaku. Okey. Ini contoh sebuat dalam bentuk rajah lah. Bagaimana pada bulan pertama contohnya dia dia datang haid tapi dia tak buat catatan dan dia tak ingat, tak ambil tahu. Tiba-tiba bulan kedua Allah takdirkan dia berlaku istihadah. Bila tanya, sebab istihadah darah merah semua tu kan, dia mumayizah, dia kena balik pada adat sebab dia dah pernah berhaid sebelum ni. Bukan pertama kali berlaku, bukan ini pertama kali keluar darah. Jadi bila dia tak ingat,
kita hukumkan kesemua ini berjalan ke atasnya hukum suci dan hukum haid. Okey, yang keenam, jenis yang keenam, mu'tadah ghairu mumayyizah, ingat adat waktu tapi lupa segala. 6 ke 7 ni dia ingat salah satu. Yang pertama ingat semua, yang kedua tak ingat belaka, yang ketiga kategori mu'tadah mumayyizah, dia ingat salah satu. Okey, kita tengok yang ingat adat waktu tapi lupa kadarnya. Ni dia ingat adat waktu tapi lupa kadarnya. Kita tengok kat sini. Contoh dia. Contoh. Fatimah berkata, haid saya di awal bulan. Dia ingat mari bila. Tapi saya tak ingat berapa hari. Jadi kat sini dia yakin haidnya di awal bulan tapi tak pasti berapa hari. Maksimum haid berapa hari? 15. Sebab itu kita tengok dalam tempoh. Sekejap saya buat. Kita tengok dalam bentuk whiteboard. Ini saya dah lukis. Okey dah. Apalah batal baliklah sebab nak buat yang lain kan. Okey, sekarang ni nak cerita, kita kena faham bahawa dia beristihadah daripada 1 hingga 30. Okey. Daripada 1 hari bulan hingga 30 hari bulan. Okey. Ini hari ke-15. Dia mari darah sepanjang ni keluar darah. Okey, sepanjang ni keluar darah. So sekarang ni dia kategori yang ingat apa? Dia ingat mula haid dia mari bila. Kenyataan saya ingat dia haid saya awal bulan. Tapi saya tak ingat berapa hari. Bila tak ingat berapa hari, maknanya kita kena kira lah haid dia daripada awal bulan. Kemungkinan haid dia sehari, kemungkinan haid dia 2 hari dan kemungkinan haid dia 15 hari. Sebab tu bila kita tengok kat sini kita tengok kemungkinan sehari, kemungkinan 2 hari, kemungkinan 3 hari. Jadi yang yakinnya, kita kata kita pakai yang yakin bahawa memang haid kok mana pun sekurang-kurang haid. Kita tak boleh nak kata separuh hari. Sekurang-kurang haid adalah 1 hari. Jadi yang kita yakin, sebab dia kata awal bulan. Jadi 1 hari, hari yang pertama itu haid secara yakin. Maksimum haid 15 hari kan. Jadi bermakna daripada 2 hari bulan hingga 5 anak bulus mengacau. Daripada 2 hingga 15 hari bulan dalam tempoh ni. Dalam tempoh ni ihtimal. Kita kata ada kebarangkalian mungkin 2 hari, mungkin 3 hari, mungkin 4 hari, mungkin 5 hari, mungkin 15 hari. Jadi mungkin belaka kat sini, mungkin suci. Kenapa mungkin suci? Sebab confirm dari sudut haid 1 hari tu confirm. Yang tu je yakin. Yang tu je yakin. Lantai saya pun mengganggu kejap Okey, jadi kita akan tentukan 1 hari haid itu sebagai yakin. Tetapi 2 hingga 15 ini adalah kita kata kemungkinan. Kemungkinan haid, kemungkinan suci. Mungkin dia mari sampai 15 hari. Mungkin dia cuma sehari dan ni. Tapi confirm, yang ni memang confirm. Sebab dia kata haid saya mula awal bulan. Kenapa kita pakai 1 hari? Kerana 1 hari itu sekurang-kurang haid. Kita pakai yang sekurang-kurang haid. Itu confirm. Sebab tak akan kita kata orang itu berhaid kalau tak cukup 1 hari 1 malam. Jadi confirmnya 1 hari. Adakah dia mari 2 hari? Ihtimal, kemungkinan. Adakah dia mari 3 hari? Kemungkinan. Adakah dia mari 15 hari? Kemungkinan. Jadi bila yang berkemungkinan itulah bermula daripada 2 hari sampai daripada 2 hari bulan hingga 15 hari bulan. Jadi kat sini kita kata hukum dia apa? Hukum dia wajib ihtiyat. Apa maksud ihtiyat? Bermakna berjalan ke atasnya hukum suci dan juga hukum haid serentak. 15 ke 30, hari 16 hingga 30 hari bulan ni yakin
suci. Kenapa pula yakin suci? Mana ada haid lebih daripada 15 hari bulan? Dan dia cakap haid dia bermula pada 1 hari bulan. Bermula pada awal bulan. Jadi kita kira 1 hari bulan. Tapi kalau dia kata haid dia bermula hari yang ke-16. Saya ingat haid saya mula pada hari ke-16. Tapi tu saya tak ingat berapa hari. Jadi kita akan buat rajah yang berbeza, bermakna 1 hingga 15 hari bulan yakin suci. Jadi 16 hari bulan yakin haid, 17 hingga 30 adalah ihtiyat. Maknanya di situ ihtimal antara haid dan suci. Itu maksud dia. Sepanjang ni memang dia berdarah lah ni. Jadi kalau bila dah putuskan, contohnya ini keputusan yang telah kita yang tertulis dalam kotak ni adalah keputusan yang menunjukkan bahawa setelah darah dia berhenti pada 30 hari bulan, kita pun buat keputusan. Bila kita buat keputusan, dia pada hari kejadian dia tak solat sampai 15 hari bulan. Masa tu dia berhukum berdasarkan pada Zohir. Jadi bila setelah kita review tengok rupanya haid dia hanya 1 hari 1 malam sahaja. Bermakna 2 hingga 15 hari bulan ini dalam tempoh mutahayyirah mutlaqah yang tak pasti dia haid ke tidak ni dalam itulah, maka dia kena qada solat 2 hingga 15 hari. Kalau bulan puasa dia kena qada. Yang 16 hingga 30 ni memang pada hari kejadian dia dah solat masa tu. Jadi tak perlu qada lah kat sini. Sebab berdasarkan pada keputusan ini, maknanya di sini dia yakin suci. Jadi 16 dan dia pada hari kejadian dia dah mandi pada hari ke-16 sampai 30 tu dia solat, tak kena qada. Yang kena qada hanya 2 hingga 15 hari bulan. Sebab apa kena qada? Sebab di sini ihtimal dia suci, ihtimal dia haid. Ihtimal dia suci, ihtimal dia haid. Maknanya kalau kat sini sebelum dia tak puasa dia pun kena qada. Itu dalam masalah dia ingat waktu tapi lupa kadar. Kita tengok yang ke-7, iaitu dia lupa waktu. Dia ingat berapa hari tapi tak ingat mari bila. Kita tengok contohnya. Aisyah berkata, haid saya 5 hari pada 10 yang pertama. Dia ingat 10 yang pertama. Haid saya 5 hari pada 10 hari yang pertama. Tapi dia tak ingat bila mula. Mana dia tak ingat waktu tu. Dia tak ingat tarikh mari bila. Dia cuma ingat 5 hari daripada 10 pertama. Ataupun dia kata haid saya 7 hari 15 yang terakhir. Tapi saya tak ingat mula bila. Contohnya. Tapi saya yakin hari pertama saya suci. Contohnya dia sebut kat sini, contoh kita bagi, dia yakin hari pertama saya suci sebab dia cakap 10 hari yang pertama. 10 hari yang pertama. Jadi saya nak tunjuk rajahnya. Bila kita buat lakaran, kita berdasarkan fakta. Dia kata haid dia 10 hari yang pertama. 5 hari sahaja. Dia ingat tempoh. Dan dia datang 10 hari yang pertama. Sebab tu kita buat border untuk buat rajah ini. 10 hari pertama je haid dia mari. Selepas ni memang yakin suci. Kita tak bolehlah buat lakaran selepas daripada hari ke-10 ni. Dan dia sebut pula saya yakin hari pertama suci. Jadi daripada 2 hingga 10 tu ihtimal. Kan? Jadi kita pun buat. Sensitif sangat. Jadi kita pun buat. Ihtimal kita andaikan kalau dia mari 2 hari bulan, dia akan tamat pada 6 hari bulan. Kalau dia mari 3 hari bulan, dia tamat pada 7 hari bulan. Kalau dia mari 4 hari bulan, dia tamat 8 hari bulan. Kalau dia mari 5 hari bulan, dia tamat 9 bulan. Dan kalau dia mari 6 hari bulan, dia tamat 10 hari bulan. Tak boleh nak buat ihtimal 7. Sebab kalau 7 dia akan lebih pada 11. Pergi pada 11 tak boleh. Sampai setakat tu je. Jadi bila kita perhati, kita tengok hanya pada 6 hari bulan sahaja kesemuanya merah. Yang lain 2 hari bulan ada putih merah, ada putih merah, ada putih merah, ada putih merah. Begitu juga di sini. Hanya 6 hari bulan saja kesemuanya merah. Kesemuanya merah. Jadi ini yakin haid. Mana kita putuskan ini yakin haid. 2 hingga 5 ihtimal haid dan suci. Mungkin haid, mungkin suci. Tapi haid yang diragukan. Yang ke-7 hingga 10 ihtimal haid dan suci. Tapi suci yang diragukan. Jadi ihtimal baca.
Jadi 2 hingga 5 berjalan ke atasnya hukum mutahayyirah mutlaqah tadi tu. Sama juga di sini. Bermakna di sini di sini dia berjalan ke atasnya hukum suci dan hukum haid. Sini pun hukum suci dan hukum haid. Yang ni tak apa. Ini hukum suci, ini hukum haid sahaja, ini hukum suci sahaja ya. Kita kena ingat sepanjang ni memang dia keluar darah lah ni. Sekarang ni kita nak buat keputusan pada dia. Bila kita buat keputusan ini, yang mana satu haid, mana satu istihadah, baru masa tu kita tahu kat mana dia kena qada, kat mana dia kena dia tak perlu qada. Dia berdasarkan pada fakta yang dibagi. Okey, pada hari kejadian tu, pada hari kejadian kan kita cerita dia istihadah 1 sampai 30 hari bulan. Pada hari kejadian, dia tak solat sampai bila? Sampai 15 hari bulan. Kenapa dia tak solat? Memang sebab berdasarkan pada zahir. Mana dia tahu darah tu akan keluar 16, 17 sampai 30 hari bulan. Jadi dia dah tak solat pada hari kejadian daripada 1 hari bulan sampai 15 hari bulan. Jangan keliru ustazah. Tak dia kata yakin suci. Yakin suci tu berdasarkan pada adat sebelumnya. Ini kita cerita hukum kita bagi ni berdasarkan pada adat dan kita buat lakaran. Sebab dia cerita, saya yakin suci. Saya ingat hari tapi hari pertama suci. Itu kebiasaan haid saya. Kebiasaan. Tapi pada hari kejadian, darah tu keluar daripada 1 hari bulan sehingga 30. Dan pada hari kejadian, dia tak solat sampai 15 hari bulan. 16 tu baru dia mandi, baru sedar. Oh, saya istihadah sekarang dan memang kena mandi. Sebagaimana yang kita faham selama ini. So sekarang bila kita buat keputusan ni, kat mana dia kena qada solat? Kat 1 hari bulan sehingga 5 hari bulan, dia kena qada solat. Kalau puasa pun puasa. Jadi 7 hingga 10 hari bulan dia kena qada solat. Dia kena 11 hingga 15 pun dia kena qada solat. Sebab sebelum ni dia tak solat. Yang ni dia tak perlu qada sahaja. Sebab ni confirm haid. Okey? Ini saya buat dalam mana tadi penerangan lakaran yang sama untuk ni. Cuma saya nak tunjuk bagaimana kita nak buat lakaran sehingga kita nampak keputusan kat sini suci yang dihukumkan mutahajirah 2 hingga 5, 6 hari bulan yakin haid, 7 hingga 10 mutahajirah mutlaqah, maknanya hukum suci dan haid di sini, dan 11 hingga 30 dihukumkan suci. Macam mana nak dapat keputusan yang tu? Kita buat lakaran seperti ini. Okey? Saya nak bagi kita buat sama-sama. Okey, kita buat sama-sama. Sekejap supaya kita lebih faham. Okey. Sekejap file. Okey, fakta saya bagi. Boleh nampak ya? Fakta 7 hari kebiasaan dia 7 hari haid awal bulan 7 hari haid apa ni, dia ingat tempoh, dia tak ingat. Okey, sorry, sebab kita nak bagi contoh 7 hari haid dalam tempoh 15 hari yang pertama. Nampak? 7 hari haid, 15 hari yang pertama. Jadi kita kena nak buat macam mana kita nak berkeputusan yang mana ada tak yang diyakini haid, yang mana yakin suci dan sebagainya berdasarkan fakta dia bagi adat dia sebelum ni. Iaitu dia kata adat saya sekarang ni dia mari darah 30 hari. Kita nak buat keputusan pada dia ni. Hak mana? Sebab kita nak kena pasti kat mana dia kena qada. Jadi kita kena buat lakaran ini. Jadi saya lupa nak ambil apa ni yang dah sedia ada semalam, tak apalah. Okey, 1 dan 2 dan 3.
Kita tengok Fatar ya, 7 hari haid. Okey, kita akan letak pertama sekali bila dah macam ni, kita letak border dia kata 15 hari yang pertama kan. Dia kata 15 hari yang pertama. Okey, kita tak siap-siap dulu. Ini border dia, mana darah dia di situ border dia. Ya. Okey. Mana lakaran kita tak akan melangkaui tarikh tersebut. Okey. Dia kata 7 hari dalam tempoh 15 hari yang pertama. Bermakna okey. Bermakna kat sini Allah Rabbi. Sekejap nampak slow sikit tindak. Okey, bermakna sini yakin suci. Sebab dia cakap 15 hari pertama, 7 hari. Sebab dia dah cakap 7 hari yang pertama. Okey, yakin suci. Confirm yakin suci sebab apa? Sebab dia dah cakap dah 15 hari pertama. So, kita dah siap cakap. Tempoh ini ikut kebiasaan awak memang awak suci. Okey. Dia kata 7 hari pertama bermakna so kita nak buat lakaran sekarang ni. Saya tersalah tekan apa pula tadi. Nak shape ya. Jadi kita akan buat 1 hingga 7 hari. 1 hingga 7 hari. Okey Kau kat sini mudah. Tebak. Okey. Ihtimal, maknanya kita kata mungkin haid dia bermula 1 hari bulan. Mungkin haid dia bermula 2 hari bulan. Mungkin 3 hari bulan. Sekejap ya. Dalam apa? Saya ingatkan kucing saya tercekik bunyi macam pelik. Okey, minta maaf. Okey, kalau dia ihtimal mari 3 hari bulan, dia akan habis pada 9 hari bulan. Kalau dia ihtimal mari 4 hari bulan, dia habis macam itulah seterusnya kita buat sampai rapat 15 hari bulan tu. Mana kena sambung lagi lah ni. Mana kena tambah lagi. Sekejap ya. 1, 2. Okey, so kalau kita ihtimal di hari 6 hari bulan kat sini. Itulah seterusnya. Kalau ihtimal bermula pada 7 hari bulan, kat situ kalau ihtimal bermula 9 hari bulan, dia akan berakhir pada 15 hari bulan. Kita tak boleh lajak daripada situ. Sebab apa? Sebab setakat 15 hari bulan. Jadi kalau kita tengok lakaran ini, yang bawah ni tak perlu kira sebab ini yang last dia. Kalau kita tengok lakaran ini, tak ada pun sepanjang daripada kita tengok dalam tempoh ini ada tak tarikh yang kesemuanya haid? Tak ada kan? 1 hari bulan ada putih, 2 hari bulan ada putih, 3 hari bulan ada putih, 4 ada putih, 5 ada putih juga, 6 ada, tak ada pun 1. Jadi bermakna 1 hingga 15 hari bulan ini, apa hukum dia? Apa hukum dia? Dia kena mutahayyirah mutlaqah. Maknanya berjalan ke atasnya hukum mutahayyirah mutlaqah. Bermakna dia kena ihtiyat kat sini, dia kena ihtiyat kat situ. Ya.
kat sini maknanya ihtimal. Ihtimal tu maksudnya kemungkinan suci. Kemungkinan haid. Dan kemungkinan Kemungkinan bila sebab tidak ada yang diyakini kan tak nampak di mana yang yakin, tak ada yang kita kata titik pertemuan untuk kesemua salah satu daripada tarikh-tarikh tu. Kalau kita ihtimal dia bermula 1 hari bulan sampai kita ihtimal dia bermula 9 hari bulan, satu pun dia tak ada. Jadi kerana itu maka kita kata kesemuanya dia kena wajib solat di sini. Maknanya bila kita nampak kat sini 1 hingga 15 hari bulan dia ihtimal suci dan kemungkinan haid, dan kita tahu bahawa dia wajib solat ketika itu, mana dia wajib solat dan juga dia puasa dan sebagainya. Mana 5 perkara yang saya sebut tadi berserta juga dengan berjalan ke atasnya hukum orang yang haid. Tapi masa berlaku tu memanglah dia tak bersama suami dia lah pada hari kejadian. Tapi nak ceritanya hak yang berbangkit ialah dalam bab solat, bab puasa. So dia kena qada lah. Dia kena qada ke 15 hari ni. Yang ni dia dah mandi dan dia dah solat, selamatlah dia. Tapi yang ni dia kena qada semua solat dia dan juga sebab ihtimal. Tak ada 1 hari pun yang diyakini haid. Berbeza dengan yang dalam kes ini. Aisyah tadi. Asyah tadi. Asyah tadi kita nampak kan daripada atas sampai bawah merah semua. Macam itulah cara kita buat lakaran apabila berlakunya kes-kes. Kalau dia sebut 15 hari terakhir, maka kita tahu 1 hingga 15 tu yakin suci mengikut adat dia. Ikut adat dia suci. Tapi masa tu dia beristihadah. Dia darah ke 1 hingga 15 hari bulan tu dikira darah istihadah. Darah istihadah ni 11 hingga 30 ni darah istihadah lah ni. Dikira darah yang keluar pada tempoh tersebut adalah darah istihadah. Sebab tu kita kata dalam kes Asyah ni dia kena ganti 11 hingga 15 ni. Sebab pada hari kejadian dia tak solat sampai 15 hari bulan. Kan? Tu yang kita kena faham. Tapi benda ni jarang berlaku. Okey. Ini latihan. Latihan yang saya tak pasti yang saya bagi dulu dah ada tak latihan ni, sebab ni saya buat kemudian sikit. Okey. Ada latihan ni. Tak ada. So boleh snap lah. Yang ni untuk latihan. Tak ada dalam slide pun tak apa. Yang ni saya buat baru. Okey. Jadi kalau tengok kat sini, kalau faham apa yang telah saya ajar, tengok 576, 56. Bermakna dia dalam kes yang kita belajar yang pertama muqtadah ghair mumayyizah, yang ingat waktu dan juga masa dia tapi haid dia tidak konsisten. Jadi kembali kepada slide berkenaan, cuba selesaikan masalah ini. Jadi kita boleh selesai. Kalau kita tahu, kita masih ingat lagi kalau haid dia tak konsisten langsung dan tidak tersusun. Jadi bermakna bila berlaku istihadah kita pakai adat yang terakhir iaitu 6. Tak boleh 5, 7, 6, 7, 5, 6. Tak konsisten. Ambil 6 lah yang tak. Ya, ambil yang terakhir bila tak konsisten. Tapi kalau 5, 7, 6, kita akan pakai ikut susunan tersebut. Okey. Sebab dia untuk kita 576 itu kalau dia sudah berpusing 2 kali baru boleh pakai susunan tu. Kalau dia tak macam ni, dia tak tersusun. Dia tak berlaku 2 kali pusingan kan. Ni 576, 756. Tak konsisten. Yang tadi tak konsisten juga, tapi macam contoh kita bagi 357 357. Nampak dia 357 haid dia tak konsisten tapi tersusun. Yang ni tak konsisten dan tak tersusun, jadi kita pakai yang terakhir. Jadi bila dia mari haid darah, turun darah selama 30 hari dan darah tu sama warna sahaja, dia bab
adat apa ni ghair mumayyizah. Bila ghair mumayyizah ikut adat. Bila ikut adat kita cari adat dia. Di sini tengok adat dia tak konsisten, terpakai yang terakhir. Amna pula dia tersusun 6, 7, 8 dan 78. Jadi dia mari darah selama 90 hari. Ya, 90 hari. Dan darah ni bab ghair mumayyizah lah. Sebab kalau bab mumayyizah kita tak, fakta ni tak perlu. Adat ni tak terpakai. Dia berdasarkan pada tamyiz. Okey, berdasarkan pada tamyiz. Kerana itu kita akan putuskan 30 hari pertama, 6 hari haid, 24 suci. Maknanya darah ketika itu dikira darah istihadah. Bulan yang kedua, bulan Ogos, 7 hari haid. 30 hari yang kedua maknanya 7 hari haid, bakinya istihadah iaitu 23. Yang ketiga, bulan ketiga 8 hari dan 24 8 hari. Betul lah 24 kan? 22 matematik lemah tu. 22 hari. Kena ikut susunan lah Ustazah. Ya, sebab 6, 7, 8 dan 78 syarat dia mesti 2 kali pusingan baru kita boleh buat pusingan. Katakanlah 6, 7, 8 lepas tu berlaku istihadah. Kita nak buat macam mana? Kita ambil 8 lah sebab tak tersusun tu kan? Ya. Macam tu lah. Okey. Yang ketiga, Zipah memaklumkan darah merah keluar selama 30 hari. Dia menyatakan sebelum ini saya yakin haid saya 6 hari dalam tempoh 15 hari terakhir tapi saya lupa bila bermula. Ini maknanya dia ingat tempoh tak ingat waktu. Dia tak ingat mula bila. Jadi namun saya yakin hari pertama suci. Okey. 6 hari dalam tempoh 15 hari terakhir. Jadi jom kita buat sama-sama. 30 hari, 6 hari dalam tempoh 15 hari terakhir. Tapi tak ingat mari bila. Okey. Kita tengok ya. Ni kita padam. Kita padam semua ni. Okey. Yang ni pun tak apa, nanti kita akan tulis balik nanti macam mana apa. Okay, dia cakap fakta dia 15 hari yang kedua kan. Berapa hari? 6 hari kan. 6 hari. Lepas tu dia yakin hari pertama suci kan. Ya. Betul tak? Betul. Ya, tengok soalan balik Tapi saya lupa. Okey. Dia menyatakan sebelum ini saya yakin 6 hari. Namun saya yakin hari pertama suci. Okey. Betul lah tu. Hari pertama suci. Jadi kita kena buat. Okey. Border dia kat situ. Yang ni. Bermula daripada 2 hari bulan lah ya. Ya. Jadi bermula daripada 16 hari bulan lah sebab 15 hari kedua. Oh 15 hari kedua. Okey. Jadi yang mana dia sucinya? 16 hari bulan tu. 16 tu yakin suci. Betul tak? Sebab dia kata hari pertama. Yang pertama dia suci. Okey, seletak biru ni bermakna dia suci kat sini. Okey. Ni yakin? Yakin suci. Ya. Saya buat YS ya. Yakin suci. Haid dia 6 hari. Jadi bila yang ni pun yakin suci. Bermakna ini dikira darah istihadah. Jangan pening. Kenapa kita sebut yakin suci? Yakin suci berdasarkan pada adat. Jadi kalau darah keluar time ini bermakna dihukumkan darah istihadah berdasarkan adat dia. Sekarang ni yang berlaku sekarang ni ini dikira darah yang keluar daripada 1 hingga 15 adalah darah istihadah. Bermakna dia kena qada salat dia. Okey, kat sini pula kita nak cari haid dia. 6 hari kan? Hari pertama suci. Kita dah tahu hari pertama. Jadi ihtimal dia berlaku 6 hari bermula daripada 17, 18, 19, 20, 21, 22. Itu yang pertama. Ihtimal bermula 18 berakhir 23. Ihtimal bermula 19 berakhir 24. Okey, ihtimal 20 berakhir 25 ihtimal. Kita buat sampai dia rapat ke 30 ya.
Macam tu. Ada kemungkinan bermula di sini, berakhir sini, bermula sini, kemungkinan Melaka tu. Okey. Saya rasa sama je tu. Keputusan dia saya nampak tak apa. Yang sebelum tadi 6 hari ke 7 hari tadi 6 hari. 6 hari bukan 7 hari Confirm 6 hari. Itu lupa dah pula. Sekejap tengok slide. 6 hari. 6 hari. Okey. Jadi kita nampak tak? Tak ada 1 hari pun. Allah. Tak ada 1 hari pun yang ke semua merah. Jadi bermakna kat sini ihtimal suci, ihtimal haid. Bila ihtimal suci, ihtimal haid bermakna berjalan kedua-duanya hukum haid, suci dan haid. Okey, sekejap. Jadi daripada bermula daripada sini sampai sini. Selama 14 hari lah dia kena ganti puasa atau solat lah kan. Ya, betul. Kerana kalau dia pergi tapi yelah masa dia buat tawaf, katalah dia berlaku tu dekat Mekah contohnya lah. Dia tak solat 1 hingga 15 hari bulan kan. Lepas tu dia mandi pada 16 hari bulan dan dia buat tawaf masa ni. Makna tawaf dia sah lah berdasarkan bila kita review, makna tawaf dia sah masa tu. Itu maksud dia. Bila kita tanya dia sudut tawaf sah tak sah? Sah tawaf dia masa tu. Okey, di sini kita panggil mutahayyirah. Wajib ihtiyat. Ihtiyat sebab apa? Dia masuk dalam kategori mutahayyirah mutlaqah. Bila sebut je dia masuk dalam bab mutahayyirah mutlaqah bermakna dia kena ihtiyat. Apa maksud ihtiyat? Dia kena masuk ihtiyat tu dia kena pakai 2 topi. Topi orang suci dan juga topi orang haid dalam tempoh yang berkenaan. Begitulah seterusnya. Kalau dia kata 10 hari terakhir ke, kalau dia kata 5 hari dalam tempoh 15 hari pertama kan, kita berdasarkan fakta kita buat lakaran ini, jadi kita tahulah yang mana kita kata yakin suci. Sebab yang yakin itu kita putuskan berdasarkan keyakinan dan yang tak yakin itu kira berdasarkan pada 2 hukum yang serentak berjalan ke atasnya. Okey? Jadi dia nak pilih mana kalau 2 hukum tu berjalan serentak tu? Macam mana dia tak boleh pilih. Maknanya sepanjang 17 hari bulan hingga 30 bulan tu dia kena solat. Tapi maksudnya sekarang ni benda ni dah berlaku. Masa tu dah berlaku. Benda dah berlaku. Jadi kita kata pada hari kejadian tu dia dah solat lah. Kalau kita tengok dia tak solat 1 hingga 15 hari bulan. Memang dia kena qada kat sini kan. Sebab keputusan bila kita buat keputusan ini adalah dikira suci dia mengikut adat. Jadi dia kena solat. Dia kena solat. Dia kena qada lah 1 hingga 15 hari bulan ni. Sekarang ni dia beristihadah. Tapi darah istihadah dia itu kita putuskan yang ni 1 hingga 15 hari bulan dia kini suci, bermakna darah ini adalah darah istihadah. Bermakna 1 hingga 15 bulan dia wajib solat sepatutnya. Tapi benda tu dah berlalu. Jadi dia kena qada. Okey. 16 hari bulan dia yakin suci. Tak timbul isu qada di sini. Dan juga di sini dia solat, dia puasa sebab pada hari kejadian dia memang solat dan puasa. Kalau bulan puasa dia dah buat. Jadi tak ada isu qada ke apa dah kat sini. Nampak tak? Tak ada isu qada dah kat sini. Sebab apa? Sebab dia memang pada hari kejadian dia dah solat. Sebab dia kebiasaan dia 6 hari. Yelah, sebab kita kan 16 hari bulan tu kita dah mandi, kita dah solat-solat semua. Dia akan berlaku kalau dia ihtimal kat sini. Kalau ihtimal kat belakang ni, dia selamat dari sudut qada dan sebagainya. Sebab biasanya kita akan mandi pada hari ke-16 tu, sampailah darah keluar kita akan solat. Kecuali darah yang kedua tu pula lebih 15 hari, kita pun pening, kita tak solat balik hari yang ke 16 yang seterusnya. Mana pada 1 hari bulan tu, kalau tak 1 hari bulan, mana kalau keluar darah lagi, dia akan
Dia kata ini head. Kalau dia kira, mana secara anggaran dia buat gitu walaupun tak tepat sebenarnya. Kebiasaannya ramai buat macam tu lah. Okay, kecuali dia belajar. Jadi kalau berlaku begini, macam tu lah. Okay, boleh faham InsyaAllah. tapi janganlah berlaku benda ni. Maknanya kalau kita tak kuasai pun tak apa. Yang penting kita kuasai mubtada'ah mumayyizah, mubtada'ah ghair mumayyizah yang pakai formula 129 tu, mu'tadah mumayyizah ya, mubtada'ah dengan mu'tadah mumayyizah dua-dua pakai kaedah tamyiz. Dan yang keempat, ini 4 jenis ni kita perlu kuasai, iaitu mu'tadah ghair mumayyizah yang ingat semua. Iaitu ingat tempoh dan ingat waktu, yang ada 3 senario yang saya bagi tu. Yang jenis yang kita kata yang tak ingat semua, yang ingat salah satu ni, dia maknanya kalau kita tak hadam mana pun tidak ada masalah sebab dia jarang berlaku. Mana kalau kita ustazah, maknanya tak risau sangat kalau kita tak kuasai ni, sebab memang jarang kes yang datang yang melibatkan kes seperti ini. Tapi perlu tahu juga paling tidak bila kata saya rasa kes awak ni masalah yang ni, nanti saya rujuk buku. Paling tidak kita bolehlah rujuk buku kan. Yang lain-lain tu biar duduk kat dada kita. Dia orang tanya kita terus boleh jawab. Yang yang jenis 5, 6, 7 tu nak duduk dekat kitab pun tak ada masalah. Sebab tu jarang sangat berlaku. Okey. Kita dah habis termasuk sikit bab sempurnakan baki suci. Kita dah habis bab istihadah. Sekarang kita nak masuk bab sempurnakan baki suci. Okey. Ada soalan tak sebelum saya masuk pada bab lain pula ni? Kita masuk bab lain dah ni. Tak ada Okey, kalau ada soalan boleh tanya nanti. Okey, bab sempurnakan baki suci maksudnya gini, kita suci dah beberapa hari. Lepas tu keluar darah balik. Jadi adakah suci kita itu dikira suci yang mewajibkan kita sempurnakan baki suci atau di bab istihadah? So formula dia, ini formula pertama. Okey, untuk jadikan satu kes itu jatuh pada bab sempurnakan baki suci, maka suci itu mesti berlaku pada hari ke-15 jika darah keluar pada hari ke-16, atau mesti suci pada hari ke-16 kalau darah keluar hari ke-15. Kalau dua-dua tak keluar pun akan jadi bab sempurnakan baki suci. Jadi yang penting ini rumusan dia. Maksudnya darah pada hari ke-15 tidak bersambung dengan hari ke-16 walaupun hanya beberapa tempoh. Mungkin sejam, mungkin setengah jam. Darah hari ke-15 tak bersambung dengan hari ke-16. Yang penting darah hari ke-15 tak bersambung. Sebelum cukup 15 hari 15 malam tu darah dia stop. Sejam, pukul 12 cukup, 12 tengah hari cukup 15 hari 15 malam. Pukul 11 darah dia stop. So ada sejam suci, pukul 12 1 minit keluar darah. Darah itu keluar pada hari yang ke-16. Hari ke-15 dia suci. Maknanya ada gap suci. Ini juga dipanggil bab sempurnakan baki suci. Okey, kita tengok pada whiteboard saya nak lukis 3 senario supaya kita mudah faham. Sebelum kita tutup akhirkan kelas ni. Okey. Senario yang pertama, okey, yang penting kita buat lakaran ini. Tengah ni hari ke-15. Yang penting sangat kita. Okey. Okey. Yang pertama, 5 hari sampai 15 hari bulan. 16 hari bulan dia suci. Keluar balik 17 hingga 30 hari bulan. Contohnya lah. Ini contoh. Kita kata darah dia berlaku dalam tempoh 30 hari. Itu yang pertama. Yang kedua, darah dia mari sampai 14 hari bulan. 15 hari bulan suci. Keluar balik darah pada 16 hari bulan. Okey, ini 15 hari. Ini 14 hari. Yang ketiga, 14 hari.
Hari ke-15 dan 16 suci. Keluar balik 17 sampai 30 hari bulan. Okey. Fokus kita adalah pada hari ke-15 dan hari ke-16. Ada ketiga-tiga senario ni darah tak bersambung. Darah mana yang tak bersambung? Darah hari 15 dan hari ke-16. Apabila berlaku situasi sama ada kedua-dua hari tersebut, hari 15 16 tak keluar darah, iaitu suci, ataupun salah satu daripada 15 atau 16 suci, maka dia bab sempurnakan baki suci. Maksudnya contoh saya kata sebab sini saya kata sampai 30 hari bulan. Panjanglah kan 30 hari bulan. Jadi bermakna satu hari suci ni campur 14 hari untuk cukupkan 15 hari minimum suci. Okey, minimum suci. Jadi baki lagi berapa hari? Daripada 30 ambil 14 tinggal 16 hari bukan 30 sebab 16 tu bukan 29. Mana baki dia tinggal 14 hari kan, betul tak? Cuba buat kiraan. Daripada 29 hari tolak 14. Tinggal berapa 15 kan? Betul 15 hari. Betul lah 15 hari. Sebab campur dengan 16 hari bulan ni 14 campur tu kan 15 hari, bakinya 15 hari. So 15 hari selepas suci yang kita sempurnakan baki suci ni dikira dikira sebagai haid. Sebab dia masih belum melepasi 15 hari 15 malam. Okey. Itu maksud sempurnakan baki suci. Dia dah suci 1 hari. Dia perlukan 14 hari lagi untuk jadi 15 hari minimum suci. Darah yang keluar dalam tempoh 15 hari itu dinamakan darah istihadah. Tapi dia bukan dalam bab istihadah yang 7. Kalau kita kata dia termasuk dalam bab istihadah yang 7, kita kena guna kaedah sama ada tamyiz ataupun adat ataupun 1/9. Ini bab sempurnakan baki suci, kita tak ikutlah kaedah tu. Bab ini bukan bab istihadah 7 je ni. Ini bab sempurnakan baki suci. Okey? Jadi ini 3 senario yang kita perlu ingat. Okey? Dia adalah bab sempurnakan baki suci. Jadi bila berlaku pada kita ataupun pada anak-anak kita ke ataupun orang rujuk kita, kita kena tengok bila dia bagi maklumat tu, saya saya banyak ni dan suci saya banyak ni. Tapi sebagai ustazah, sebagai orang ni, kita kena tanya dia. Bila dia cakap haid saya 7 hari, jangan terus terima. Tanya dia haid bermula bila. Sebab kadang-kadang dia kira katalah haid dia mari 1 hari bulan sampai 7 bulan, dia kira 7 hari. Sedangkan 1 hari bulan tu dia 1 hari bulan tu mari 6 petang. Mana 7 hari? Tak sampai 7 hari pun kalau 1 hari bulan pukul 6 petang dan sampai 7 hari bulan tu. Tak sampai 7 hari pun. Itu kita kena cek betul-betul. Kena kira betul-betul. Sebab kita dalam memutuskan kes sebenar, kena perhati jam berapa dia keluar. Cuma dalam pembelajaran, kita nak buat contoh, kita buat pakai hari sahaja untuk memudahkan kefahaman. Jenuh pula kita nak kira jam, pening. Kepala lagi pening. Yang ni pun boleh pening. Okey, ada soalan? Bab sempurnakan baki suci? Boleh faham kan? Jadi ini poin penting. Darah 15 dan 16 tidak bersambung. Dan dia boleh berlaku sama ada dalam situasi pertama, situasi kedua dan situasi ketiga. Itu penting. Maka ini bukan bab istihadah yang 7, tapi bab sempurnakan baki suci BS. Tulisan teruk. Bab sempurnakan baki suci BS. Okey. Kalau saya buat satu contoh lagi, tu kita kena ingat. Yang menjadi istihadah, bab istihadah kalau dia berlaku begini.
Saya nak tunjuk contoh ni supaya kita dapat membezakan bab istihadah dengan bab sempurnakan baki suci. Dan Ustazah darah sini pun tadi Ustazah kata kalau dalam tempoh sempurnakan baki suci tu dinamakan darah istihadah. Memang darah tu kalau bab kita orang Melayu ni faham kalau darah bukan haid darah istihadah lah. Ulama dalam kitab dia sebut darah tu darah fasad, supaya kita faham bahawa dia bukan bab istihadah. Tapi salah ke kita namakan dia istihadah? Tak ada salah. Hukum dia sama juga dengan bab darah fasad. Okey. Saya nak buat contoh senario yang keempat yang dia bukan bab bab sempurnakan baki suci. Okey. Okey, dia mari darah 5 hari. Suci 5 hari. Untuk darah berlaku lagi. Nampak? Ada juga nakak sini suci kan? Tapi suci tu berlaku tak pada hari ke-15 atau hari ke-16 atau kedua-duanya? Tak kan? Kita nampak kat sini hari ke-15 dan hari ke-16 ada darah. Betul tak? Betul. Bersambung. Darah bersambung. Maka ni bab istihadah 7 ini. Kalau darah dia sama saja bermakna dia GM. Kalau dia mubtada'ah 129. Kalau dia mu'tadah ikut adat. Oh, Ustazah, maknanya yang sempurna baki suci ni dia mesti ada gap hari ke-15 dengan 16 dia mesti nakak lah maksudnya. Ya. Dia mesti sama ada salah satu ataupun kedua-duanya. Sebab Okey. kita nak pastikan darah hari ke-15 dan 16 tu tak bersambung. Itu penting. Di sini Kalau darah 15 dan 16 bersambung. Tak bersambung itu walaupun sekejap. Kan saya sebagai contoh tadi katalah dia mari 14 hari 12 jam. 14 hari 12 jam kan? 14 hari 24 selama 23 jam. 14 hari 23 jam. Ada sejam lagi kan nak cukup 15 kan? Walaupun gap tu sejam, yang penting darah 15 tu tak bersambung dengan hari ke-16. Sebab tu saya kata catatan itu akan membantu. Kalau kita tak catat, mana kita kata bab istihadah, sedangkan kita boleh kira dan kita boleh masukkan dia dalam bab sempurnakan baki suci. Bab sempurnakan baki suci ni mudah sebab kita sempurnakan saja, campur je. Kalau dah suci 2 hari, ambil lagi. Kalau kita perlukan lagi 12 hari. 13 hari untuk cukupkan jadi 15. Kalau ada lagi baki darah, mana darah tu adalah darah haid sebab dia sudah melepasi 15 hari suci 15 malam. Dan darah yang duduk dalam tempoh 15 hari suci 15 malam suci itu dikira darah istihadah. Kita akan sambung ataupun darah fasad. Kita akan sambung minggu depan tentang contoh-contoh. Itu kaedah pertama saya bagi. Dia ada kaedah kedua, iaitu dengan cara kita mencampurkan darah pertama dengan suci tu mencapai 15 hari ke atas atau tidak. Kalau mencapai 15 hari ke atas, confirm itu bab sempurnakan baki suci. Itu formula kedua nak kena pasti. Okay, sempurnakan baki suci. Jadi insya-Allah kita sambung minggu hadapan. So bila sempurnakan baki suci ni akan habis minggu depan. Ni dalam masa dalam 15 minit boleh habis. So lepas tu kita akan masuk bab nifas. Okay, bab nifas ni saya rasa dalam 2 siri boleh habis kot. Yang ni boleh habis dalam satu. Bergantung pada ni lah. Kalau sebanyak hurai mungkin jadi 3. Istihadah dalam nifas ni mungkin dalam 2 kali pertemuan. Tak banyak juga kan, sebab dia ada mubtada'ah juga dan dia ada mu'tadah. Kenapa tak boleh bergerak Okay. Ada masalah sikit. Sorry tak apalah, kita dah habis. Dia pening kepala. Jadi ada soalan sebelum kita tutup? nanti kita sambung slide berapa Ustazah? Slide yang keberapa? Jadi kita akan sambung slide yang ke
Kedua selepas pada tu lah. Sekejap mana slide saya tertutup dah, tak ada pula. Sekejap. Kita baru permulaan tadi bab sempurnakan baki suci. Jadi contoh selepasnya saya tak tunjuk lagi tadi kan. Yang contoh suci pada hari ke-16 tu kan? Yang tu start daripada slide tu. Start daripada slide tu. Mana kita masih sambung bab sempurnakan baki suci. Boleh InsyaAllah. Okay, jadi insyaAllah kita untuk ni, jadi insyaAllah kita tutup dulu majlis kita dengan, kalau ada soalan, ada soalan tak? Tak ada tu. Cuba buat latihan tadi kita dah bincang sama-sama. Cuba review balik lah kalau tak faham. Tapi bab sempurnakan baki suci tu kalau baca insya-Allah boleh faham. Yang tu mudah. Selama yang macam sebelum ni kita duk kata selagi mana dalam tempoh 15 hari 15 malam kira istihadhah, lepas pada 15 hari 15 malam kira haid baru pula. Macam tu je sebenarnya rumusan dia. Cuma kita nak kenal pasti hak mana kes istihadhah dan hak mana kes bab sempurnakan suci. Itu je. Itu je. Okey. Okey. Kita doa insya-Allah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din, Allahumma faqqihna fid din. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.